Hasil pengeluaran sektor pertanian, perikanan dan agri makanan disasarkan mencecah 1 bilion ringgit pada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2035. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, mengongsikan perkara itu ketika ditemu bual pada Majlis Pembukaan Rasmi Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPPN kali ke-12. Yang Berhormat juga menyeru para peladang, petani, penternak dan nelayan meningkatkan lagi hasil pengeluaran dalam menjana pembangunan ekonomi dan sekuriti makanan negara. Dalam usaha untuk meningkatkan contribution itu, one of the things perkara yang perlu kami benar-benar ialah untuk meningkatkan pengeluaran. Pengeluaran dari segi primary sector dan juga downstream. Jadi primary sector alone pengeluarannya will not be enough. So what our focus seperti dalam tema HPPPN untuk meningkatkan, untuk menggalakkan lagi nilai tambah, barang-barang nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah itu akan meningkatkan lagi pengeluaran dan juga value add yang dibuat di Brunei. And all the strategy that we are doing is bukan saja bukan ladang, malah untuk meningkatkan produktiviti ladang masa ni. Macam mana kami buat macam itu ialah trying to encourage teknologi. Dengan tema sambutan HPPPN memperkasa produk tambah nilai pemacu ekonomi negara, Expo disertai 48 orang pengusaha dan peladang. Pameran Internship Incubation Pelajar Tahun Akhir Politeknik Brunei mengetengahkan modul yang dapat membantu para pelajar memikirkan serta mengembangkan peluang perniagaan mereka. Ia selaras dengan visi institusi berkenaan iaitu menjana graduan inovatif dan bersedia masa depan. Alhamdulillah adalah few companies approach us and wants to collaborate and make this happen lah. Our plans for now it's business card, and in the future we're trying to buat e-menus for cafes and restaurants, so maybe customer can just order dari tempat duduk, tidak payah ke counter. My group and I will plan to extend lagi lah the product katakan, since there are only 3 products saja. Kami mau offer produk seperti cawan, seperti itulah mousepad. Since demand, ada orang demand mau mousepad macam tu. Basically what we do is that we wanted to acknowledge the students, especially children nowadays. So with the board game itself, we wanted for them to actually play and then educate themselves a little bit of places of attraction in Brunei. Pameran Program Komuniti Kursus Atelier Fashion dan Design Apparel atau KAFDA merupakan wadah bagi peserta program mempamerkan hasil rekaan di samping menyediakan peluang business matching dan mengenali lebih dekat pengusaha-pengusaha tempatan dalam bidang industri tekstil dan kreatif. Seramai 14 peserta mengikuti kursus yang mampu mencungkil bakat baharu dalam bidang rekaan dan pembuatan pakaian ke arah membangun dan mengembangkan belia dan komuniti tempatan menjadi masyarakat berdikari yang akan membantu mengukuhkan ekonomi tempatan. Selepas kursus ini, saya harap akan dapat mengeluarkan lagi produk dari kursus ini seperti textile design, pembuatan baju atelier fashion yang jarang ada di Brunei. Saya boleh belajar mendalami bahagian design dan cara untuk menjahit, jenis-jenis mesin yang digunakan untuk membuat pakaian inilah. Untuk mendedahkan para belia dalam bidang kulineri, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Belait mengungkayahkan kelas kulineri pembuatan kek moden dan pastri. Kelas tersebut dihasrat dapat memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada para peserta. Antara pengisian kelas, tunjuk ajar pembuatan kuih dan pastri di samping panduan menghasilkan satu produk makanan yang lebih kreatif. Pengalaman memiliki badan yang gempal memberi idea kepada Dayang Mimi Razia binti Tamin untuk menghasilkan Slim Mimi iaitu produk menurunkan berat badan.
Produk berkenaan mula dijual di pasaran tempatan pada Julai 2020 dan telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan serta dijamin halal. Ini kerana bahan-bahan di dalam produk tersebut mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran seperti lemon, apple hijau, nanas dan blueberries. Tapi idea untuk mengeluarkan produk ini berlaku masa saya masih lagi mengambil Master in Business Administration final year. Jadi terfikir pasal masa tu badan saya sangat basar and then sangat indah selesa, bergerak payah. And then my anak-anak pun cakap, "Mama, lose weight, lose weight." Dia tak so terfikir kenapa Indah buat sesuatu untuk menurunkan berat badan. Pasal masa itu pun dalam newspaper Brunei banyak keluar pasal orang kencing manis, badan basar, obesity problem yang high percentage lah in Brunei. Jadi dari sana ada idea untuk menghasilkan produk ini. Slim Mimi mempunyai dua produk iaitu S-Curve dan D-Curve. Dua produk tersebut mempunyai berlainan fungsi iaitu S-Curve untuk menahan nafsu makan sementara D-Curve untuk detox, mengempiskan perut dan menurunkan berat badan. Menurut Dayang Mimi Razia, pada permulaan bukan mudah untuk meyakinkan orang ramai membeli produk tersebut. Akan tetapi, setelah bekerjasama dengan pempengaruh media sosial di negara ini, orang ramai mula yakin untuk membeli produk tersebut. Tambah Dayang Mimi Razia, setiap keuntungan pembelian produk Slim Mimi, 10% diberikan kepada golongan yang memerlukan. Pengalaman saya ada, kan dulu kita ni COVID, lepas tu ada lagi Hari Raya. Jadi berat badan itu naik, jadi saya pun fokus untuk menggunakan Slim Mimi produk. Yang mana saya menggunakan S-Curve dan D-Curve. Lepas itu, masa itu saya pun berjaya menurunkan berat badan sebanyak 23 kg. 23 kg dalam masa 45 hari. Semua saya minum Slim Mimi produk, lepas itu saya ikut tips yang Slim Mimi berikan dan saya ada membuat exercise. Makan semua saya jaga macam itu. Dan hasilnya saya sangat berpuas hati.